Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya lagi, Cikgu Syahrawi. Hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan subjek sejarah. Okey, pelajar, hari ini kita akan sambung dengan bab 6. Okey, bab 6, cabaran Malaysia selepas pembentukan Malaysia. Lebih spesifik lagi, kita akan membincangkan berkaitan dengan subtopik 6.4 iaitu isu pembangunan ekonomi. Pelajar-pelajar, anda semua sudah bersedia? Kalau dah bersedia, make sure awak memberi tumpuan sepenuhnya. Bagilah tumpuan kan, bagi tumpuan masa cikgu nak bercakap ni. Dengar betul-betul. Jadi bila awak bagi tumpuan, mudah untuk awak memahami dan awak akan lebih faham tentang apa yang akan diterangkan. Okey, boleh Boleh Okey, cun, terbaik. Baik, pelajar-pelajar. Dalam subtopik 6.4 iaitu isu pembangunan ekonomi. Okey. Kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun bagi memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri. Okey, kerajaan persekutuan. Siapa kerajaan persekutuan? Okey, betul, bagus. Malaysia lah. Okey, meneruskan usaha ini dengan melibatkan Sarawak dan Sabah dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia sebaik sahaja pembentukan Malaysia. Awak pun dah tahu kan bagaimana proses pembentukan Malaysia itu berlaku dan sebagainya. Jadi tak perlulah cikgu nak terangkan lagi. Rancangan pembangunan Malaysia pertama. Okay. Dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan rancangan Malaysia yang pertama. Pelajar. Okey, apa isu yang dihadapi dalam rancangan Malaysia yang pertama ni? Okey, antaranya termasuklah kedudukan sosio-ekonomi penduduk, berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang masih rendah. Banyak sebenarnya usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat. Okey, melalui rancangan inilah. Okay. Di antaranya adalah isu pembangunan ekonomi. Terdapat pelbagai isu yang perlu kerajaan tangani dalam usaha meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey. Apa dia? Antaranya termasuklah kurangnya penyediaan bantuan kewangan oleh institusi kewangan bagi pengusaha Bumiputera dalam kegiatan mereka. Okey. Selain daripada itu, kemudahan pengangkutan, perhubungan terutama di kawasan luar bandar juga perlu ditambah baik. Di kawasan luar bandar lah kan, kawasan yang contohnya kalau di kawasan cikgu ni di Teronoh ni luar bandar lah. Okey, di tempat awak mungkin ada yang duduk di Pekan ni kan, yang ada bangunan tinggi, itu kategori bandar lah. Baik, isu. Okey, isu dia, antara isu yang pertama adalah terlalu bergantung kepada ekspor getah dan biji timah. Okey, itu yang pertama lah. Seterusnya, kejatuhan harga bahan mentah pada masa itu. Penduduk juga yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan, terutamanya penggunaan teknologi dan peralatan. Petani juga masih menggunakan golongan. Petani pada masa itu masih merupakan golongan yang berpendapatan rendah. Dan pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani pada masa itu. Okay, apa usaha mengatasi isu-isu yang cikgu bagi tahu tadi? Okey, bagaimana kerajaan nak buat untuk mengatasi isu-isu tu? Awak ada idea? Ada idea? Okey, itu idea awak. Tetapi apa yang kerajaan buat pada waktu itu adalah, di antaranya adalah memperbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan. Yang kedua, mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah. Dan seterusnya, kerajaan memperbagaikan bidang pertanian terutama dalam kelapa sawit dan juga koko.
Kelapa sawit kan? Kelapa sawit kalau di kawasan Perak, Pahang, banyak ladang-ladang kelapa sawit, betul tak? Seterusnya, mempelbagaikan pengeluaran komuniti negara. Baik, tajuk-tajuk yang cikgu sebutkan ni, kalau awak tengok dalam buku teks, awak boleh dapat semua isi-isi dan maklumat tentang apa yang kita sedang bincangkan. Baik, isu yang pertama, taraf hidup yang berbeza. Lebih spesifik lagi, usaha mengatasi masalah ini, kerajaan telah melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu, iaitu dengan menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baru. Seterusnya, mempercepatkan integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia. Kerajaan juga mendapatkan bantuan daripada Bank Dunia untuk memastikan taraf hidup penduduk Malaysia pada waktu itu, dapat diperbaiki. Okey, jelas tak? Itu isu yang pertama dan cara nak mengatasi dia. Isu yang kedua, kerana peluang pekerjaan yang terhad dan kadar pengangguran yang meningkat. Awak bayangkan, dalam suasana COVID sekarang ni, kita tidak dapat sangkal, memang orang yang diberhentikan kerja pun sangat ramai. Kan? Kalau dulu kerja pilot, sekarang ada yang dah kerja jual air di pasar malam. Betul, jadi kesian, betul. Itu cerita sekarang. Tetapi pada waktu dulu, ini adalah isu-isu yang perlu diatasi oleh kerajaan pada waktu itu. Okey, apa yang kerajaan buat? Kerajaan telah menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal. Di antara usaha untuk mengatasi masalah inilah, dan seterusnya dengan meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Okey, ini antara usaha yang dibuat oleh kerajaan. Baik, pelajar-pelajar, sehingga setakat ini anda faham apa yang cikgu terangkan? Okey, bagus. Kalau faham, bagus. Okey, kalau dah faham, kita teruskan lagi. Pelajar-pelajar, isu yang seterusnya adalah masalah kesihatan dan sosial. Okey, di mana keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan terbaik. Juga kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung. Dan kadar kelahiran yang tidak normal dan kematian yang tinggi. Okay, itu isu dia. Bagaimana nak mengatasi masalah ni? Macam mana nak atasi dia? Kalau kita berada di pihak kerajaan ni, pening nak atasi. Punya banyak isu. Okay, cara nak mengatasinya adalah dengan mengurangkan kadar kelahiran. Nampak macam kelakar lah kan. Tapi ini adalah di antara usaha yang kerajaan lakukan pada waktu itu. Kerajaan juga memperkenalkan program perancang keluarga dan menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Ini kalau cikgu nak uraikan tentang usaha yang dilakukan pada waktu itu, sehingga sekarang usaha-usaha ni masih lagi berlaku. Panjang cerita dia. Sedar tak sedar dah nak habis dah perbincangan kita pada hari ini. Jadi dalam 6.4 ni, cikgu percaya awak akan dapat banyak maklumat, dan jika awak jelas tentang apa yang dibincangkan dalam 6.4 ini, mudah untuk awak faham subtopik dan juga topik-topik seterusnya. Jadi kesimpulannya pelajar-pelajar, okey, cikgu buat kesimpulannya daripada subtopik yang kita bincangkan tadi, di mana kerajaan melaksanakan pelbagai program dalam usaha mengatasi isu pembangunan dan ekonomi. Banyak pelajar-pelajar kerajaan buat. Kepimpinan dan kerjasama yang diberikan oleh ahli masyarakat telah membantu mencapai matlamat yang disusun oleh kerajaan. Jadi, bagi mencapai matlamat ini, negara perlu sentiasa berada dalam situasi aman dan makmur. Okey, oleh itu adalah penting bagi rakyat, kita sebagai rakyat, menjaga kestabilan politik dalam mengekalkan keamanan negara. Jadi itu kesimpulan yang boleh cikgu simpulkan. Jadi cikgu harap awak jelas dan terang tentang apa yang telah cikgu terangkan. Okey, jadi kita berjumpa lagi dalam mungkin subtopik yang seterusnya.
Dan cikgu harap awak jelas dan faham. Okey, teruskan sentiasa bermotivasi dalam situasi sekarang ini supaya awak mendapat keputusan yang cemerlang di dalam SPM nanti. Okey, kalau okey sampai di sini sahaja. Kita berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Okey, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.